Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Hasimah yang saya hormati dan sidang hadirin yang saya kasihi sekalian. Kumpulan saya terdiri daripada 3 orang. Yang pertama saya bernama Nurul Izzah binti Ahmad Faizal, yang kedua Wafa binti Abdul Ghani, yang ketiga Puan Nurfiza Fasihah binti Wan Ismail. Pada hari ini kami akan melaksanakan pembentangan pentaksiran berterusan untuk kursus pengajian pendidikan berdasarkan soalan bagaimana kualiti guru mempengaruhi program pengajaran dan pembelajaran dalam mencapai aspirasi pendidikan. Pengenalan, guru yang berkualiti tinggi memberi kesan positif kepada perkembangan murid. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan SKPMG 2 sebagai indikator seorang guru berkualiti untuk mencapai aspirasi pendidikan negara. Aspirasi pendidikan adalah hasrat yang ingin dicapai untuk negara, iaitu melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan besar sistem pendidikan. Pendek kata, aspirasi pendidikan negara dapat dicapai dengan adanya guru yang berkualiti. Seterusnya, yang pertama, hujah saya adalah guru sebagai perancang. Kualiti guru sebagai perancang merupakan antara standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang yang kedua, iaitu SKPMG yang terkandung dalam standard 4 pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Seterusnya, standard kualiti guru sebagai perancang adalah untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi sebelum melaksanakan PDPC. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai standard sebagai guru perancang dapat mengawal pengajaran bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Antara tindakan yang dilakukan untuk mencapai standard ini adalah dengan menetapkan kerangka berkesan. Yang kedua, meramal suasana bilik darjah dan melaksanakan pengajaran mengikut kesesuaian serta menentukan kaedah pentafsiran serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam aktiviti pengajaran bilik darjah. Seterusnya, jadual 4 di atas menunjukkan antara aspek penilaian tahap guru sebagai perancang. Antara item yang dinilai untuk memenuhi tahap guru sebagai perancang ialah menyediakan RPH, menentukan kaedah pentafsiran PDPC dan menyediakan bahan bantu mengajar BBM ataupun ABM. Contohnya, dapatan kajian di atas menunjukkan kajian terhadap guru option bahasa Cina di Sekolah Kebangsaan Negeri Selangor menunjukkan penilaian kesemua item pada tahap yang tinggi. Keadaan ini membuktikan bahawa majoriti guru-guru ini terlibat dalam merancang aktiviti PDPC mereka dari segi penyediaan pengajaran. Oleh yang demikian, guru yang merancang adalah guru yang berdedikasi. Hal ini kerana guru yang berdedikasi ialah bermaksud guru yang komited dalam tugas sebagai pendidik. Dan dalam konteks guru sebagai perancang, guru-guru perlu meluangkan masa untuk menyusun dan membuat persediaan bagi setiap jam pengajaran mereka. Dan mereka perlu menyeimbangkan antara urusan kehidupan, urusan kerja mereka. Pengubah suaian RPH sebahagian besarnya adalah pada aktiviti pembelajaran sahaja. Namun tajuk, objektif dan peruntukan masa pembelajaran masih kekal di mana berada dalam huraian sukatan pelajaran daripada Zahara Cik Isa tahun 2017. Antara objektif penyediaan RPH ialah yang pertama, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki dan boleh diusahakan untuk sesi PDPC yang akan datang. Yang kedua, memastikan keseluruhan kelas berada pada landasan yang betul dan mengikut silibus yang telah ditetapkan. Seterusnya, di atas ini saya sertakan contoh rancangan pengajaran harian. Terdapat banyak elemen dalam penulisan RPH, antaranya ialah mata pelajaran, masa, tema, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, aktiviti, BBM, EMK dan refleksi. Antara elemen yang penting ialah yang pertama, objektif pembelajaran, iaitu menjelaskan hala tuju pembelajaran. Yang kedua, aktiviti PDPC, iaitu menyatakan aktiviti yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Seterusnya, EMK, iaitu elemen merentas kurikulum, merupakan unsur nilai tambah seperti inovasi dan kreativiti yang mana bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insight. Akhir sekali, refleksi. Refleksi iaitu pemerhatian dan penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran. Seterusnya, kualiti guru sebagai perancang mampu untuk mencapai aspirasi pendidikan, iaitu
pelaksanaan berkecekapan tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan kecekapan pelaksanaan ialah tahap keberhasilan murid yang diusahakan dengan adanya peruntukan kerajaan dalam pendidikan bagi memaksimumkan pulangan dalam bentuk keberhasilan diri murid. Apa yang dimaksudkan dengan keberhasilan murid? Atau istilah lainnya adalah student outcome, yang merupakan usaha menghasilkan modal instan yang kompeten daripada segi aspek ilmu dan kemahiran, inovasi dan kreatif, bersasiah dan patriotik, cerdas dan berpandangan alam sejagat. Ianya bertujuan untuk memenuhi keperluan negara untuk bersaing di peringkat global. Laporan daripada Astro Awani ialah Kerajaan Malaysia memperuntukkan sejumlah wang yang besar iaitu RM55.6 bilion untuk dilaporkan kepada sektor pendidikan dalam bajet 2023. Hal ini kerana negara adalah untuk memperkukuh dan melahirkan generasi yang berkualiti dan mampu untuk menerajui keunggulan negara. Yang pertama, kerajaan memperuntukkan perbelanjaan untuk memberikan pendidikan. Seterusnya, guru berfungsi sebagai pelaksana dan penyampai ilmu kepada murid. Yang ketiga, guru melaksanakan perancangan pengajaran yang berkesan untuk memastikan hala tuju pengajaran dicapai. Akhir sekali, pulangan dalam bentuk keberhasilan murid tercapai dan dapat dimaksimumkan berdasarkan tahap penguasaan dalam rancangan pengajaran yang berjaya dicapai. Seterusnya, saya teruskan dengan aspirasi murid yang berjaya dicapai iaitu pengetahuan yang dicapai melalui guru yang merancang pengajaran. Setiap murid mempunyai keupayaan tersendiri daripada segi literasi dan numerasi. Oleh yang demikian, perancangan pengajaran sesuai dengan kebolehan dan keperluan murid dalam pembelajaran membolehkan ilmu dikuasai dengan berkesan dan maksimum. Dengan rancangan pengajaran pelaksanaan pembelajaran abad ke-21, guru dapat mengintegrasikan pelbagai aktiviti yang berpusatkan kepada murid. Pembelajaran aktif adalah salah satu pendekatan pengajaran yang berkesan dalam pendidikan masa kini sebab konsep pembelajaran ini adalah untuk menyerolokkan aktiviti praktikal dan kolaborasi berkumpulan. Contohnya pada gambar pertama menunjukkan susunan bilik darjah yang memudahkan pembahagian kumpulan dan perbincangan kolaborasi. Yang kedua, aktiviti parking lot yang dilaksanakan untuk mengetahui respon pelajar tentang kefahaman mereka dalam aktiviti pembelajaran. Seterusnya, capaian aspirasi murid melalui pemilihan bahan pengajaran yang sesuai. Menurut Azizatul Nazira Amri tahun 2019 dalam penulisan yang menyatakan penggunaan ABM ataupun BBM dalam proses PDPC menjadikannya sebagai pemudah cara dalam menyampaikan ilmu kemahiran kepada murid kerana mereka perlu melihat terlebih dahulu contoh yang dilakukan oleh guru. Jadi, guru perlu memilih bahan pengajaran yang relevan dengan topik yang mereka akan belajar. Carta BAM menunjukkan kajian berkaitan jumlah murid yang berjaya untuk faham arahan yang diberi oleh guru dengan bantuan adanya bahan bantu mengajar. Keputusannya adalah kenaikan jumlah murid yang faham semakin meningkat daripada pertama kali cerapan hingga kesekian kali cerapan disebabkan adanya bahan bantu mengajar yang digunakan dalam proses pengajaran. Menurut kajian Nurul Azman Abdul Samad juga menunjukkan bahawa 139 guru perempuan dan 59 guru lelaki berjaya untuk melaksanakan penyediaan pengajaran dengan menggunakan BBM, bahan bantu mengajar, dan nilai skor mereka berada pada tahap yang tinggi iaitu skor 3.86. Secara rumusannya, kualiti guru dalam PDPC sebagai perancang adalah usaha untuk mencapai aspirasi pendidikan berdasarkan pelaksanaan berkecekapan tinggi untuk menghasilkan keberhasilan murid pada tahap yang maksimum. Justru itu, dengan adanya standard kualiti guru sebagai perancang, murid dapat memperolehi pengetahuan yang berkesan daripada program pengajaran yang dilaksanakan dengan adanya pembelajaran abad ke-21 PAK21 dan penyediaan BBM serta rancangan pengajaran harian RPH. Sekian itu daripada saya. Saya akan teruskan kepada ahli yang seterusnya iaitu Wafa.
Terima kasih Saudari Izzah. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang guru sebagai pembimbing. Sebelum saya menerangkan dengan lebih terperinci tentang konsep guru sebagai pembimbing, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Wafa binti Al-Ghani. Saya dari kelas Pendidikan Islam A. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan perbincangan saya pada hari ini. Guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing membawa maksud guru membimbing murid secara profesional dan terancang. Profesional di sini membawa maksud guru menjalankan segala tugas yang diberikan tanpa mencampur adukan masalah pribadi. Sebagai contoh, guru yang profesional tidak akan membawa maksud apa-apa masalah pribadi ke dalam proses PDP. Sebaliknya, guru yang tidak profesional pula akan melepaskan kemarahan kepada para pelajar kerana guru tersebut tidak mampu untuk mengawal masalah yang dihadapinya. Ini dapat menunjukkan bahawa guru yang profesional dapat mengawal situasi pembelajaran dengan baik dan teratur. Seterusnya, Kamus Dewan edisi keempat telah memberikan definisi terancang, iaitu sudah dirancang, sudah sediakan rancangannya dan mengikut asas-asas dan lain-lain yang telah ditentukan. Rizwan Kamil telah berpendapat bahawa pendidikan ialah proses menyebarkan maklumat, pengetahuan dan nilai yang berubah sepanjang hayat. Berikut merupakan diagram yang menerangkan mengenai tahap guru sebagai pembimbing. Kebanyakan item yang tersenarai memperoleh nilai min yang sangat tinggi dan selebihnya mendapat nilai min yang tinggi. Majoriti guru sentiasa membimbing murid mereka masing-masing bagi menguasai kemahiran dan pengetahuan. Ini telah menunjukkan bahawa guru telah mencapai standard kualiti guru sebagai pembimbing. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Datuk Dr. Amin Senin berkata, kualiti guru menyumbang kepada prestasi pencapaian sekolah dan keberhasilan murid. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kualiti guru. Terdapat dua kualiti guru sebagai pembimbing yang dapat mempengaruhi potensi murid ketika proses pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC. Yang pertama, guru memberikan tunjuk ajar kepada murid dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran. Manakala yang kedua pula ialah guru membantu murid dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Baiklah, sekarang saya akan membicarakan tentang guru memberikan tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran. Menurut Garan Jeddah 2012, sebagai pemudah cara, guru bukan lagi orang utama dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Sebaliknya, menjadi sebahagian daripada anggota yang mewujudkan bilik darjah yang kondusif. Dalam konteks ini, guru bekerjasama dengan pelajar untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang selesa, di mana setiap anggota turut memainkan peranan dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membimbing murid untuk menguasai isi pelajaran, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran untuk membantu murid memahami, mengaplikasikan dan menguasai pelbagai aspek pembelajaran. Selain menyampaikan maklumat, guru juga berperanan dalam memupuk nilai positif dalam diri murid-murid. Guru perlu menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memastikan bahawa setiap murid mencapai potensi maksimum mereka. Ciri khasiat guru cemerlang yang dapat dikaitkan ialah berketerampilan. Guru yang cemerlang memerlukan penguasaan dari segi pengetahuan dan kemahiran yang tinggi untuk memberikan pengajaran yang berkualiti. Penting bagi guru untuk menguasai pedagogi yang sesuai agar membantu murid memahami isi pelajaran dengan baik. Terdapat dua kesan apabila guru mengamalkan pedagogi ketika proses PDPC berlangsung. Yang pertama ialah dapat menarik minat pelajar untuk memahami dan menguasai subjek. Apabila topik diajar dengan cara yang menarik dan berkaitan dengan kehidupan sebenar pelajar, pelajar lebih cenderung untuk menjadi lebih bersemangat dan berminat untuk belajar. Guru yang menggunakan pendekatan inovatif dan berinteraksi dengan pelajar mereka mempunyai keupayaan untuk meningkatkan semangat mereka untuk belajar. Kesan yang kedua pula ialah membolehkan murid menghayati konsep pembelajaran dengan lebih baik. Menggunakan pedagogi yang berkesan membolehkan pelajar memahami pembelajaran dengan lebih baik.
Ini bermakna pelajar tidak hanya menghafal fakta tetapi juga memahami idea asas dan boleh mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka ketahui dalam pelbagai konteks. Pada abad ke-21, guru digalakkan untuk menggunakan kaedah pedagogi dalam pembelajaran. Hal ini kerana pada zaman sekarang, murid lebih cenderung untuk memahami pembelajaran yang melibatkan visual seperti gambar raja dan tayangan video. Pedagogi meliputi pelbagai aspek, antaranya ialah online learning, blended learning, distance learning, face-to-face, web-based learning, computer-aided instruction, individual learning, network learning, and interactive learning. Peta alir tersebut menerangkan tentang hubung kait antara penggunaan pedagogi ketika sesi PDPC berlangsung dengan ajakan ketujuh. Apabila seorang guru melaksanakan pedagogi menggunakan teknologi seperti guru mengaplikasikan teknologi dalam penggunaan projektor untuk menayangkan bahan pengajaran kepada para pelajar. Hal ini secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Dalam kurikulum sekolah di Malaysia, dinyatakan antara hasrat kurikulum standard sekolah menengah KSSM adalah melahirkan pelajar yang berkebolehan untuk abad ke-21 dengan mengutamakan kemahiran berfikir, kemahiran hidup dan kemahiran kerjaya yang berasaskan nilai-nilai murni. Pedagogi abad ke-21 memberi fokus kepada pembelajaran yang lebih kolaboratif, inklusif dan berorientasi projek yang membantu murid memahami konsep-konsep yang diajar, mengaplikasikan kemahiran-kemahiran praktikal dan memupuk nilai-nilai positif dalam diri mereka. Gambar tersebut menunjukkan tentang generasi pada zaman kini memerlukan digital untuk diterapkan dalam kaedah pedagogi pada abad ke-21. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kualiti guru sebagai pembimbing yang kedua, iaitu guru dapat memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Guru dapat membantu murid dalam proses keputusan. Secara terperincinya, guru membantu murid dalam proses membuat keputusan termasuk membantu mereka memahami masalah dan termasuk menolong mereka mencari jalan penyelesaian. Guru boleh memberikan arahan kepada murid mengenai cara membuat keputusan yang baik. Tindakan tersebut secara tidak langsung telah mencapai salah satu aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir dan memenuhi ciri-ciri sahsiah guru cemerlang, iaitu tanggungjawab dan amanah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir. Murid mestilah mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah dan penaklukan, yang bermaksud mereka boleh meramalkan dan menggunakan pendekatan kritis, logik, induktif dan didaktif untuk mencari penyelesaian kepada masalah. Perkara ini penting bagi membolehkan keputusan dibuat dalam menghadapi cabaran di dunia yang tiada sempadan. Hal ini juga bagi meningkatkan motivasi dan daya pemikiran murid. Kemahiran berfikir terutamanya pemikiran aras tinggi adalah penting untuk diterapkan bagi memahami maklumat yang akan digunakan untuk mencipta idea. Sebentar tadi, saya telah membincangkan kualiti guru yang kedua, iaitu guru dapat membantu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Kualiti tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu ciri-ciri guru yang bersahsiah. Ciri tersebut ialah seorang guru yang bertanggungjawab dan amanah. Seorang guru mestilah sentiasa amanah dalam tugas sebagai seorang guru mahupun pejabat awam serta sebagai individu dalam masyarakat. Ciri bertanggungjawab dan amanah yang telah saya katakan sebentar tadi dapat dilihat apabila guru melaksanakan tugas yang diberi dengan sempurna tanpa kecuaian dan penyelewengan. Dalam masa yang sama, guru juga mestilah memastikan tugas yang dilakukan dengan sebaik mungkin. Dengan menjalankan tugas dengan teliti dan penuh bertanggungjawab, guru dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar tentang pentingnya komitmen, ketelitian dan kecekapan dalam menjalankan tanggungjawab. Ini juga dapat membina kepercayaan di kalangan pelajar, ibu bapa, pihak berkepentingan lain terhadap profesionalisme dan dedikasi guru dalam melaksanakan tugas mereka.
Di samping itu, guru juga mestilah melaksanakan pengajaran sebagaimana yang sepatutnya serta mengamalkan nilai-nilai murni sebagaimana yang dianjurkan kepada murid. Kualiti guru kedua yang telah saya sebutkan sebentar tadi juga dapat dikaitkan dengan 5 aspirasi pendidikan, iaitu kualiti. Seorang guru yang bertanggungjawab dan amanah memainkan peranan penting sebagai pendidik dan pengajar dalam menyampaikan pengetahuan kepada pelajar. Ini berkait rapat dengan aspirasi pendidikan untuk memberikan pendidikan yang berkualiti kepada setiap pelajar. Seorang guru yang berperanan sebagai pendidik dan pengajar harus mempunyai kepribadian yang baik, keupayaan dalam membantu pelajar untuk memahami konsep yang dijelaskan dalam pembelajaran. Dengan keupayaan yang baik dalam menyampaikan pengetahuan, seorang guru yang berperanan sebagai pendidik dan pengajar boleh membantu pelajar untuk mencapai kejayaan dalam pembelajaran. Baiklah, setakat itu sahaja pembicaraan saya pada kali ini. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjemput pembentangan yang seterusnya, iaitu Wan Nurfiza Fasihah. Silakan. Terima kasih kepada saudari Wafa. Seterusnya saya akan menyambung poin saya. Kualiti guru kita boleh kaitkan dengan SKPMG 2 Standard 4, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Sebagaimana kita tahu, guru berperanan sebagai pemudahcara dalam PDPC yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh. Aspek yang saya ingin tekankan ialah guru sebagai penilai, di mana tugas dan tindakan guru mengesan tahap penguasaan murid. Standard kualiti bagi aspek ini ialah guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Antara tindakan yang perlu dilaksanakan oleh guru bagi mencapai standard kualiti tersebut ialah menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dan menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan. Sebelum saya terangkan dengan lebih mendalam lagi, tindakan yang dilaksanakan ini perlulah berdasarkan objektif pelajaran mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran berkuat kuasa secara menyeluruh dan berterusan. Tindakan pertama yang saya sebutkan dalam slide sebelum ini ialah menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Sekarang saya akan menerangkan satu contoh kaedah pentaksiran yang perlu diaplikasikan oleh seorang guru, iaitu pelaksanaan pentaksiran pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC berasaskan teknologi di sekolah. Berdasarkan jadual 2 menunjukkan analisis deskriptif pelaksanaan. Berdasarkan analisis jabatan, dapat disimpulkan pelaksanaan pentaksiran berasaskan teknologi ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan oleh guru di sekolah. Dapatan hasil analisis tersebut adalah seiring dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh JANI 2018 yang menyatakan bahawa pelaksanaan PDPC dengan menggunakan teknologi ini tidak berjaya kerana ketidaksediaan guru dalam mengakses, walaupun terdapat kemudahan yang telah disediakan oleh KPM dalam memastikan guru dan pelajar dapat menggunakan teknologi dalam proses PDPC, namun kemudahan tersebut tidak digunakan oleh guru kerana adanya kekangan dalam melaksanakan pentaksiran tersebut, terutamanya kekangan masa dan juga kekurangan kemahiran. Berikut merupakan aplikasi yang telah digariskan oleh pihak Kementerian Pendidikan sebagai aplikasi yang boleh digunakan oleh guru semasa menjalankan PDPC. Antaranya ialah Kahoot, Plickers, Quizizz, Quizlet, Padlet, Awesome, Zip, Zipgrade, ClassDojo dan Frog PLE. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan berkaitan dengan elemen pengukuran yang digunakan oleh guru dalam menjalankan pentaksiran dalam Raja 1, dapat disimpulkan bahawa guru menjalankan pentaksiran dengan menggunakan garis panduan yang telah disediakan oleh KPM. Seterusnya, saya akan menunjukkan analisis berkaitan keberkesanan pentaksiran berasaskan teknologi. Berdasarkan Rajah 2, hasil analisis mendapati pelajar mempunyai pandangan yang positif terhadap penggunaan aplikasi teknologi dalam proses PDPC di dalam kelas. Majoriti pelajar menyatakan bahawa mereka mahu guru sentiasa menggunakan teknologi dalam menjalankan aktiviti di dalam kelas kerana dengan menggunakan teknologi, mereka merasakan proses pembelajaran lebih mudah untuk difahami.
Menurut LIM 2017, dalam pengajaran abad ke-21, penggunaan teknologi merupakan perantara bagi membangunkan kemahiran 4C murid, iaitu pemikiran kritikal, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti dalam pembelajaran. Oleh itu, penggunaan teknologi adalah digalakkan dalam proses PDPC seiring dengan matlamat pembelajaran abad yang ke-21 yang disarankan oleh KPM. Pelaksanaan pentaksiran pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC berasaskan teknologi di sekolah berkait rapat dengan anjakan ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kejayaan pencapaian guru dalam pelaksanaan anjakan ketujuh mampu membantu pencapaian aspirasi pendidikan yang kelima, iaitu pelaksanaan berkecakapan tinggi. Bagi mencapai aspirasi ini, pelaksanaannya perlu menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Keberhasilan murid merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Di Malaysia, Kementerian Pendidikan berkomitmen untuk memaksimumkan keberhasilan murid dengan setiap ringgit yang dikeluarkan. Fakta menariknya adalah 16% daripada belanjawan persekutuan dialokasikan untuk pendidikan. Seterusnya kita masuk kepada pelaksanaan aktiviti pemulihan dan pengayaan. Apakah itu pemulihan? Menurut Sharifah Alawiyah Al-Saqaf 1983, pemulihan ialah satu tindakan yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran. Maksudnya ia merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas, iaitu 3M, membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, penggayaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005 muka surat 693, penggayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan atau di luar waktu persekolahan. Maksudnya di sini, aktiviti tambahan itu mengandungi unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Berikut merupakan contoh bagi aktiviti pemulihan dan pengayaan yang telah dilaksanakan di Malaysia. Rajah 1 menunjukkan program pemulihan khas di sekolah, manakala Rajah 2 menunjukkan pembelajaran akses sendiri. Rasional program pemulihan khas adalah untuk memastikan semua murid tahap 1 menguasai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, seperti yang terdapat dalam buku garis panduan pelaksanaan program pendidikan pemulihan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Rasional aktiviti penggayaan pula adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid menikmati pengalaman baru dan meningkatkan minat mereka dalam aktiviti pembelajaran. Pelaksanaan aktiviti pemulihan dan pengayaan adalah seiring dengan anjakan 1 yang telah digariskan dalam PPPM, iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Kejayaan pencapaian guru dalam pelaksanaan anjakan pertama mampu membantu untuk mencapai aspirasi pendidikan yang ketiga, iaitu equity untuk semua murid. Dalam aspirasi ini, murid berkeperluan khas menjadi keutamaan. Pelbagai sokongan dan program yang lebih disediakan untuk murid berkeperluan khas dan murid pintar cerdas bagi membolehkan mereka mencapai potensi penuh masing-masing. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksimal yang ada dalam diri mereka. Berdasarkan tindakan yang perlu dilaksanakan bagi mencapai standard kualiti, mampu mencapai aspirasi murid yang pertama, iaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini bermaksud mengimbangi set ilmu pengetahuan dan kemahiran. Contohnya, pengetahuan yang diperoleh oleh murid diseimbangi dengan kemahiran pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah serta disejajarkan dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Kesimpulannya, aspek standard 4 pembelajaran dan pemudahcaraan dalam standard
Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPMG 2, iaitu guru sebagai perancang, guru sebagai pembimbing dan guru sebagai penilai berkait rapat dengan kualiti guru. Proses pengajaran dan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tindakan yang dilaksanakan bagi mencapai standard kualiti. Kejayaan pelaksanaan guru dalam standard 4 mampu mencapai aspirasi-aspirasi pendidikan yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Saya mewakili kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar perbincangan kami pada hari ini.